Yang Berhormat Tuan Charles Anthony Santiago, silakan. Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 2. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih di atas soalan yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Kelang. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sentiasa prihatin terhadap kebajikan dan kesejahteraan kumpulan SASA serta menggalakkan inisiatif-inisiatif baru yang menyokong kesejahteraan dan kebajikan semua golongan termasuk wanita. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berpandangan pengenalan dan cuti haid memerlukan penelitian dan perbincangan lanjut dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kewangan, Kesatuan Sekerja dan Pertubuhan Majikan. Ini kerana proses memperkenalkan cuti haid bukan sahaja melibatkan kesejahteraan pekerja wanita tetapi juga memberi implikasi kepada produktiviti dan ekonomi negara. Buat masa ini terdapat kemudahan cuti sakit dan cuti rehat sedia ada yang diperuntukkan oleh majikan kepada pekerja sama ada di sektor swasta ataupun sektor awam. Kemiskinan haid secara relatifnya adalah merujuk kepada situasi apabila individu perempuan tidak mendapat akses kepada usaha kepada tuala wanita disebabkan kekangan kewangan. Jadi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berpandangan kajian lanjut perlu dilaksanakan berhubung dengan keperluan pemberian subsidi tuala wanita bagi membolehkan kerajaan mendapat gambaran sebenar berhubung dengan isu kemiskinan haid ini yang dialami oleh golongan wanita khususnya di kalangan B40. Dan selain pada itu, dapatan kajian juga membolehkan satu pendekatan lebih komprehensif dan bersasar diperkenalkan bagi menangani isu kemiskinan haid. Dan setakat ini kajian telah dibuat melalui APKN dan insya-Allah kajian itu dijangka siap pada Oktober tahun ini insya-Allah. Terima kasih. Yang Berhormat Kelang. Terima kasih Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya saya datang ke sini untuk bangkit isu ini sebab ada keperluan untuk cuti haid termasuk dengan tuala wanita. Saya sebenarnya Yang Berhormat Menteri harapkanlah bahawa Menteri akan announce today satu kajian telah dihabiskan, telah dibuat dan akan diperkenalkan dalam masa yang terdekat. Tapi malangnya kementerian itu backward. Negara-negara lain telah go forward tapi backward. Saya minta kepastian daripada pihak menteri sekarang jangan kecewakan golongan wanita keluarga Malaysia dan juga beri satu komitmen sekarang kepada parlimen bilakah penilaian ini akan bermula dan bila akan habis dan bila akan diperkenalkan termasuk dengan perbincangan dengan kumpulan kepentingan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya mengucapkan syabas dan tahniah di atas kepekaan Yang Berhormat tentang keperluan wanita. Kami di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat lebih-lebih lagi. Apalagi saya sebagai seorang wanita sangat memahami isu-isu yang dihadapi. Jadi lebih sekarang mesti ada memperkenalkan sekarang juga. Ya, sekarang ini kita sedang buat kajian sebab sesuatu perkara yang kita nak buat perlu kepada penilaian. Buat masa ini dalam negara kita belum ada kajian yang dibuat secara khusus tentang isu ini. Jadi kajian sedang dibuat yang melibatkan lebih daripada 57,000 responden dan insya-Allah jangkaannya akan siap pada Oktober. Jadi dan berkaitan dengan cuti ini sebagaimana saya maklum ia adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Sumber Manusia dan juga bergantung kepada keperluan agensi-agensi yang memerlukan yang pemegang taruh yang terlibat. Jadi saya mengharapkan insya-Allah kajian selepas kajian ini dibuat insya-Allah kita akan bentangkan kepada kerajaan untuk tindakan seterusnya. Itulah jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelah sini Pasir Mas ya. Terima kasih Tuan Sri Di-Pertua. Saya menyambut baik jawapan yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri di mana menstrual leave ini telah diperkenalkan di beberapa buah negara terutamanya di Jepun semenjak 70 tahun dan juga di Korea Selatan di mana yang tidak mengambil cuti ini mereka diberikan bayar tambahan. Jadi soalan saya adalah apakah dalam masa yang sama Kementerian Pembangunan Wanita pandangannya turut untuk menimbangkan apa yang disebut sebagai cuti ihdad iaitu cuti untuk wanita yang kematian suami
yang pada hari ini cuma sekitar 3 hari ke seminggu. Di Kelantan sudah diperkenalkan sehingga sebulan, 27 hari tambahan. Yang sepatutnya di dalam Islam 4 bulan untuk wanita yang kematian suami. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Basimas di atas soalan dia kemukakan. Memang benar, kita tengok di Jepun sejak tahun 1947 bagaimana diperkenalkan dasar cuti berkaitan dengan haid ini. Tetapi makluman yang kajian kita mendapati ramai yang tidak mohon, ya pertama kerana mereka malu dan ada di kalangan mereka yang tidak nak dianggap tidak produktif. Dan juga kita lihat juga di beberapa negara lain termasuk di Indonesia, di Korea Selatan. Jadi perkara ini bagi saya, perkara ini baik sekiranya apabila kajian didapati keperluan itu dalam negara kita. Saya sangat sangat setuju sekiranya apabila hasil siap kajian kita dan kita kemukakan kepada kerajaan, sekiranya perkara ini ada kepentingan dalam negara kita, maknanya kita akan cadang kepada kerajaan bagaimana untuk melihat ke depan. Dan berkaitan dengan cuti ihdad itu, saya memang mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Kelantan yang telah memberi cuti gaji penuh sebulan bagi isteri yang kematian suami, dan bagi kerajaan kita insya-Allah setakat ini bagaimana pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberi ruang kepada mereka yang kematian suami ini dengan satu insentif yang tertentu, terutama bagi mereka dalam keadaan masih baru kematian suami sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini. Terima kasih. Terima kasih. Tan Sri Speaker. Yang Amat Keluang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Jadi kita fahami sebenarnya kemiskinan haid ni bukan masalah yang baru berlaku. Sebenarnya sudah berlaku sekurang-kurangnya 1 ke 2 tahun dah semenjak PKP bermula. Jadi pada tahun yang lepas, sebenarnya Kementerian Kewangan pun sudah bentangkan bajet dan memeruntukkan 10 juta ringgit untuk bantu keluarga P40 dalam membeli kit asas kebersihan. Jadi saya minta kalau boleh Timbalan Menteri menyatakan jumlah permohonan yang telah diterima dan dilulus oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia untuk bantuan kit asas kebersihan diri percuma itu, dan juga jumlah pengagihan mengikut negeri dan jumlah wang yang telah dibelanja berbanding dengan peruntukan 10 juta ringgit tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, soalan yang baik. Sebagaimana yang kita semua maklum, dalam bajet 2022 kerajaan telah meruntukkan 10 juta peruntukan, di mana Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat diberi peruntukan sebanyak 3 juta dan yang 7 juta serbisnya itu melalui Kementerian Dalam Negeri melalui agensi penjara. Jadi setakat ini kita telah melaksanakan projek-projek yang di bawah kementerian, yang di bawah peruntukan untuk kementerian kita, melibatkan 130,000 pelajar yang melibatkan sekolah-sekolah di seluruh negara, yang mana jumlah sekolah di Perlis iaitu melibatkan 10 buah sekolah, Kedah 93, Pulau Pinang 50, Perak 110, Selangor 155, wilayah Persatuan 30, wilayah Putrajaya dan seterusnya. Masa terhad saya tak baca semua, dia melibatkan 130,000 pelajar. Dan setakat ini kita telah belanja di bawah peruntukan yang di bawah bidang kuasa Kementerian Wanita, iaitu berkaitan dengan Kit Sri ini ataupun tuala wanita ini yang melibatkan 2.39 juta, yang mana hampir 77%, yang mana program ini melibatkan 2, iaitu yang pertama sumbangan tuala wanita kepada pelajar-pelajar yang memerlukan dan daripada keluarga B40, dan yang seterusnya adalah program pendidikan yang kita laksanakan untuk mendidik pelajar tentang kebersihan. Itu setakat ini maklumat yang saya ada. Minta Terima kasih. Timbalan Menteri kalau boleh bagi soalan tertulis dengan statistik yang sepenuhnya. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Boleh. Yang Berhormat Tuan Syahri Zulkarnain. Silakan. Datuk Di-Pertua, soalan saya nombor 3. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Stew. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, negara kita Malaysia menawarkan kemudahan dan perkhidmatan serta produk mesra Muslim yang menarik dan pelbagai. Antara